الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Wasiat dan Nasihat Kerohanian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam bicara bagaimana kita nak menundukkan hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu kita ini menundukkan kita, jangan sampai nafsu kita ini menunggang kita dan sebagainya. Wahai hamba, dia kata, seimbangkanlah antara dunia dan akhirat. Kedua-duanya seimbanglah. Dunia juga perlu, akhirat juga perlu. Jadikanlah kedua-duanya itu dalam wadah yang sama dan menyendirilah di hadapan Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha agung dengan hati yang kosong tanpa dunia dan akhirat. Ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena pastikan hati kita kosong daripada mengingati dunia dan akhirat ini. Lupakan segala-galanya, melainkan hanya menumpukan perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah, dia kata, engkau menghadap kepadanya kecuali engkau telah mengenepikan semua yang datang selain daripadanya. Semua perkara kita kena ketepikan, kita hanya memfokuskan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan mengosongkan hati kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Janganlah engkau terbelenggu bersama makhluk sementara engkau terjauh dari Khalik. Janganlah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi masih lagi ada hubungan kita dengan makhluk. Pasal itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam hati kita ada makhluk itu yang menyebabkan hati kita sentiasa lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengaruh makhluk itu lebih kuat lagi daripada kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia kata, putuskanlah semua sebab ini dan cabutlah semua halangan ini. Kena putuskan hubungan kita dengan makhluk, sebab kerana dengan makhluk itulah yang mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana makhluk itu nanti akan mengganggu ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia suruh putuskan semua urusan melainkan hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika telah memungkinkan, jadikanlah dunia untuk jiwamu, akhirat untuk hatimu, dan Tuhan untuk batinmu. Jadi kita sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengatakan supaya kita memutuskan segala hubungan kita dengan makhluk.
seluruh perkara-perkara melibatkan dunia ini semua kita putuskan. Sebab sewaktu itu kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupakan segala-galanya, melainkan hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang kita ingat melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Barulah hati kita boleh tetap sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada lagi hubungan kita dengan makhluk, maka sewaktu kita menghadap Allah Ta'ala juga, hati kita terus akan lalai kepada Allah dan mengingat makhluk. Umpama dalam sembahyang lah, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam sembahyang kita ini kadang-kadang, kenapa kita boleh lalai? Masih ingat perkara-perkara lain, perkara-perkara dunia yang lain. Sedangkan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tidak memutuskan hubungan dengan dunia itu. Kita tidak memutuskan hubungan kita dengan makhluk. Hati kita masih ada makhluk lagi, ingat kepada makhluk. Pasal itu, walaupun kita tengah menghadap Allah Subhanahu wa taala, namun hati kita tetap masih lalai mengingat akan makhluk. Janganlah engkau bersama dengan hawa dan nafsu, baik di dunia maupun di akhirat. Janganlah engkau taat kecuali kepada zat yang hak. Janganlah engkau tunduk, patuh, taat, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau tunduk, janganlah engkau ikut, engkau bersama dengan hawa nafsu, baik di dunia maupun di akhirat. Janganlah engkau taat kecuali kepada zat hak yang hak. Dengan demikian, bermakna engkau telah berlabuh di dermaga yang kukuh, dermaga yang tidak akan pernah hancur selama-lamanya. Pada ketika ini akan datanglah kepadamu hidayah dari Allah yang Maha, yang tiada kesesatan sesudahnya. Jadi bertaubatlah daripada segala dosa-dosamu dan segeralah kepada Tuhanmu yang Maha Mulia, lagi Maha Agung. Jika engkau bertaubat, hendaklah taubat itu lahir dari hatimu. Bertaubatlah dengan engkau zahir dan batinmu. Ya? Jadi kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu yang sama, walaupun kita kata tidak ada siapa-siapa dalam hati kita ni, tetapi sewaktu menghadap dia pun, menghadap yang hak pun, masih lagi ingat perkara-perkara yang lain. Sedangkan kita baca, tidak ada siapa-siapa dalam hati kita, melainkan engkau je ya Allah. Sampaikan zikir kita. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada siapa-siapa dalam hati kita, memadailah Allah Ta'ala. Tetapi sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pun, masih lagi hati kita mengingat perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang berdosa, yang sepatutnya kita kena bertaubat. Saya dah balik ke Kelang, dah balik ke KL dah sebenarnya. Kan ada di Batu Pahat lagi Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kalau kita tengok kenapa kita disuruh kita beristighfar selepas kita solat, lepas je solat kita ucapkan istighfar. Kenapa? Sedangkan kita sedang solat. Artinya walaupun kita sedang solat, kita masih lalai daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pun, hati kita masih lagi ingat hubungan kita dengan makhluk. Pasal itulah dia suruh kita bertaubat, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati, lahir dari hati, dan zahir dan batin kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana walaupun kita sedang menghadap Allah, walaupun kita tengah menghadap Allah Subhanahu wa taala, namun hati kita tetap lalai daripada mengingatinya. Sebab sewaktu kita menghadapnya, kita tidak memutuskan segala hubungan kita dengan makhluk. Kita masih dengan makhluk. Ingatan kita pada makhluk terlalu kuat, sehingga kan sewaktu menghadap Allah Ta'ala juga, masih lagi ada makhluk di hati kita ni. Kemudian, bahawa taubat itulah pusat kekuasaan dan menyesal dengan segala perbuatan. Tanggalkanlah baju kederhakaanmu dengan taubat yang tulus. Tanggalkanlah, dia kata, baju kederhakaanmu dengan taubat yang tulus, yang benar-benar taubat, taubatan nasuha, yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malu kepada Allah itu adalah hakikat yang sesungguhnya, bukan kiasan, bukan pula hanya ucapan bibir mulut semata-mata. Malu kepada Allah tapi masih melakukan perkara-perkara
yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah tapi masih juga melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kata takut kepada Allah tapi masih juga berani membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ini di samping meninggalkan perbuatan, menyesal atas perbuatan dengan taubat yang tulus ikhlas hanya semata-mata kerana Allah, bukan hanya di bibir sahaja. Jadi taubat ini benar-benar taubat yang bersungguh-sungguh. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar, yang betul-betul menyesal, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar ucapan di bibir, mohon ampun, taubat dan sebagainya, tapi masih melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat ialah perbuatan hati. Taubat ni adalah perbuatan hati. Setelah sucinya anggota badan dengan amal-amal syar'i, orang yang punya hati itu beramal. Sementara hati itu sendiri juga beramal. Apabila hati itu telah keluar daripada lingkaran sebab musabab dan berhubungan dengan makhluk, maka ia telah mengharungi samudra tawakal, makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati itu telah keluar daripada lingkaran sebab musabab dan berhubungan dengan makhluk, yang berhubungan dengan makhluk, maka ia telah mengharungi samudra tawakal, makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok, dia kata kita kena keluar daripada lingkaran sebab musabab dan juga berhubungan dengan makhluk. Barulah kita dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tidak keluar berhubungan dengan makhluk, kita payah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita payah nak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sebab hubungan kita dengan makhluk itu masih ada. Hubungan dengan makhluk itu masih ada. Bagaimana hubungan dengan makhluk masih ada untuk kita nak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu kita disuruh keluar dulu daripada berhubungan dengan makhluk terlebih dahulu, maka ia telah mengharungi samudra tawakal, makrifah kepada Allah. Sebab selagi ada makhluk, selagi itulah kadang-kadang kita ini masih menggantungkan, mengharapkan kepada makhluk. Payah untuk nak supaya kita nak mengantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sebab musabab dan mencari penyebabnya. Apabila ia berada di tengah-tengah samudra, maka ia akan berkata sebagaimana dinyatakan Ta'ala firman-Nya, Allazi khalaqani wa huwa yahdin. Iaitu Tuhan yang menciptakan aku, maka dialah yang menunjuk. Jadi kalau kita masih lagi ada hubungan kita, hati kita kuat kepada makhluk, payah untuk nak dapatkan, nak bertawakal, nak berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu allazi khalaqani fa huwa yahdin. Allah Taala yang menciptakan kita ini, maka dialah yang patut menunjuki kita, dialah yang mengetahui siapa kita, dia yang berhak menunjuki kita. Tapi kita ni terlupa yang semua tu hak milik Allah Taala, sehingga kita menggantungkan, bertawakal, berserah kepada lebih banyak kepada makhluk, lebih percaya kepada makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Maka dia diberi petunjuk, bimbingan atau hidayah dari suatu pantai ke pantai yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehinggalah ia berhenti di sebatang jalan yang lurus. Setiap kali ia menyebut atau ingat kepada Tuhannya, maka teranglah jalan itu dan sinarlah kabus yang melindunginya. Pasal itu, kita disuruh sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Allah Taala, jangan lalai mengingati Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita. Waktu berdiri, berjalan, baring dan sebagainya, sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa pun yang kita lihat, kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah kehendak pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, inilah yang disebutkan sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala.
Hati orang yang mencari al-haq, yang berani mengharungi semua rintangan menentang segala sesuatu yang muncul kemudiannya. Apabila pada satu perjalanan dia merasa takut akan kerosakan, maka tampillah keimanannya. Lantas keiman itu menimbulkan keberanian dalam dirinya. Api kekhawatiran serta ketakutan akan padam. Ya? Dengan sendirinya sebagai gantinya akan datanglah cahaya yang terang benderang. Cahaya ketentraman dan kebahagiaannya yang lahir daripada hasil taqarrubnya kepada Allah. Satu, kalau kita tengok peristiwa bagaimana Nabi SAW dikepung oleh para musuh, kafir musyrikin, sahabat dah mula takut gemetar. Ya? Apabila Nabi SAW membacakan ayat, sungguhnya Allah bersama kita, hilang rasa gerun, hilang rasa takut gementar, sebab hanya dengan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa menjadi tenang, jiwa kembali tenang, jiwa kembali berani. Sebab semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dikatakan, bila mana sebut sahaja nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sewaktu Nabi dikepung oleh musuh, sahabat-sahabat dah mula bagi tahu, timbul keraguan, bagaimana ni ya Rasulullah, kita telah dikepung oleh musuh-musuh, rasa takut dan sebagainya. Maka Nabi bacakan ayat, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah berserta dengan kami. Hilang rasa takut, hilang rasa gerun. Kita ni walaupun disebutkan Allah Ta'ala ada, berdoalah pada Allah, kita pun jawab juga kan, tak jadi juga dengan Allah Ta'ala je, kan? Kenalah usaha dan sebagainya. Masih juga mengatakan kita lebih hebat. Pada hakikatnya kita rasa kita lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jadi je berserah dengan Allah Ta'ala. Kita kenalah usaha, kita itulah, kita inilah. Macam-macam. Tetapi sewaktu Nabi SAW membacakan ayat innallaha ma'ana pada para sahabat, sahabat tak jawab pun, ya Rasulullah, memanglah Allah Ta'ala ada, tapi tak ada tapi-tapinya. Tapi kita ini, yang ikatan kita dengan Allah Ta'ala, taqarrub kita kepada Allah Ta'ala ni kurang, walaupun sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masih juga kita mau menjawab. Pak Jak, Alhamdulillah, Pak Jak, insyaAllah lepas PKP, Pak Jak kita jumpa insyaAllah. Lepas PKPB ni ke, kuliah boleh kat masjid, insyaAllah kita, saya pun ke KL ni dah balik semula daripada Batu Pahat, insyaAllah Pak Jak. Saya pun kalau boleh nak buat kuliah juga di Masjid Surah, tapi keadaan tidak mengizinkan lagi, insyaAllah Pak Jak. Tunggu Pak Jak. Kenalah buat kuliah secara live. Setiap malam saya buatlah. Daripada tak ada apa nak buat, duduk-duduk sahaja. Ramai yang tak pergi ke masjid, pasal tak boleh pergi masjid, saya pun buatlah kuliah hari-hari, maghrib dan subuh ni, tak ada apa nak buat. Jadi sementara menunggu waktu Isyak, saya buat program ni, kuliah ni, berterusan. Sekurang-kurangnya ada manfaatnya waktu yang kita isi ini untuk kuliah-kuliah walaupun tak boleh di masjid. Sebab kita menggunakan alat-alat teknologi-teknologi yang ada ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sama-sama ada manfaat, insya-Allah Pak Jak. Kemudian dia kata, apabila suatu penyakit menimpa dirimu, apabila suatu penyakit menimpa diri kita ni, maka terimalah ia dengan penuh kesabaran. Tenanglah engkau sehingga datang ubatnya. Apabila ubat sudah datang, terimalah ubat itu dengan penuh kesyukuran. Sebab itu, kita jangan mengeluh. Jangan apa pun yang berlaku, jangan kita mengeluh. Tapi, terimalah dengan kesabaran. Tenang, sentiasalah kita berdoa pada Allah, di samping kita berusaha dan sebagainya. Tapi apabila dah dapat ubat, maka terimalah ubat itu dengan penuh kesyukuran. Jangan pula dah ada ubat, kita pula tak nak berubat. Kita kata, serah pada Allah Ta'ala. Tetapi apabila dah datang ubat, ada ubat, terimalah ubat itu dengan penuh kesyukuran. Jadi apabila kamu mampu berbuat demikian, maka kamu berada dalam kehidupan yang tenang dan bahagia. Kita ni kadang-kadang dapat penyakit, tak sabar, mengeluh dan sebagainya. Bila suruh berubat pula, kita macam-macam alasan. Dah ada ubat pula, tak nak makan ubat, dah jenuh makan ubat dan sebagainya. Sedangkan bila dapat penyakit, apa yang kita baca, apa yang kita buat ialah sabar.
terimalah penuh kesabaran. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dan terima, sebab itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri. Mungkin Allah Taala nak angkatkan darjat kita, mungkin nak menguji kesabaran kita, mengangkat keimanan kita, mungkin Allah Taala nak memberi peringatan kepada kita. Semua itu ada hikmah-hikmah yang tersendiri yang kadang-kadang kita tidak dapat melihat dengan mata kasar, tetapi melainkan dengan ainul basirah, dengan mata hati kita sendiri. Dan sebab itu apa pun yang berlaku ini ada hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang kita je yang tak tahu, kita je yang tak perasan benda ni. Semua tu ada hikmah. Kita yang tahunya ialah kadang-kadang hilang kesabaran, mengeluh dan sebagainya. Sebab benda ni seolah-olah tidak ada baiknya bagi kita. Kemudian dia kata, apabila sudah datang ubat dia, terimalah ubat itu dengan penuh kesyukuran. Bila dah ada ubat, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Ni kadang-kadang bila terima musibah tak sabar. Bila dah elok, dah ada ubat dan sebagainya, tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kesalahan kita. Kemudian, takut kepada neraka itu memutuskan hati orang mukmin, membuat wajah mereka berwarna kuning pucat dan menyusahkan hati mereka. Apabila perasaan seperti ini tersemat dalam jiwa mereka, maka Allah akan menyirami hati mereka dengan siraman air rahmat dan kelembutannya. Bila sebut neraka, hati rasa gemetar, takut. Itu tandanya Allah Ta'ala menyirami hati kita dengan siraman air rahmat dan kelembutannya. Dan dibukakan bagi mereka pintu-pintu akhirat sehingga mereka melihat akan kebenaran yang dijanjikan. Kalau kita tengok, bila diceritakan tentang neraka, hati kita ni jadi takut. Jadi runsing, risau dan sebagainya. Maka itu adalah tanda bahawasanya Allah Ta'ala telah menyirami hati kita dengan siraman air rahmat dan kelembutan. Membukakan mereka pintu-pintu akhirat sehingga mereka melihat akan kebenaran janjikan. Tapi kalau cerita bab neraka pun tak ada rasa apa. Cerita bab neraka pun masih boleh ketawa dan sebagainya. Maka ini hati-hati. Dibimbangi hati kita ni telah ada sedikit kerosakan. Sehingga tak rasa apa walaupun diberi peringatan tentang neraka. Malahan kita persenda-sendakan akan neraka itu. Malahan kita masih juga bersoal jawab, berbahas-bahas, bermain-main dengan apa yang dinyatakan Allah tentang neraka. Ini amat berbahayalah bagi hati kita ni. Mungkin hati kita ni perlu diawasi, dibersihkan segera, dicuci dan sebagainya. Jika mereka berdiam di sana tenang beristirahat seketika, maka dibukakanlah bagi mereka pintu keagungan akan menggoncangkan hati batin mereka. Sehingga ketakutan mereka rasakan semakin bertambah dahsyat daripada ketakutan mereka rasakan sebelumnya. Bila cerita bab neraka ini, rasa takut, gementar, langsung terus bertaubat kepada Allah. Rasa takut, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan hati yang masih ada sinar, ada cahayanya, ada kebersihan di hatinya. Apabila tahap ini telah sempurna bagi mereka, maka dibukakanlah bagi mereka pintu keindahan, lantas mereka pun tinggal serta menetap dengan tenang, merasa tentram dan selalu terjaga. Mereka menduduki beberapa darjat setingkat demi setingkat. Dan dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang neraka, tentang neraka menyebabkan kita rasa gemetar, takut, langsung kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah, menyebabkan setingkat demi setingkat darjat kita meningkat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan. Kemudian dia kata, wahai hamba, janganlah cita-citamu hanya sekadar pada yang engkau makan dan engkau minum, pada yang engkau pakai dan engkau kahwin, pada yang engkau diami dan engkau kumpulkan saja. Kerana semua itu hanya cita-cita hawa nafsu dan naluri insaniah. Ya, manusia semua mahukan makan, minum, semuanya, kahwin dan sebagainya lah. Semua itu adalah kerana hanya cita-cita hawa nafsu dan naluri insaniyah. Kalaulah hanya demikian, di manakah tekad hati dan batin, yakni mencari Allah yang hak? Nilai sebuah cita-cita itu ialah apa yang kau cita-citakan, maka jadikanlah Tuhanmu dan apa-apa yang di sisinya sebagai tumpuan cita-citamu.
Jangan terlalu kita mengikutkan hawa nafsu kita ini. Sehingga kita lupa sebenarnya apa yang kita cari selama hari ini. Apa yang kita hendaki selama hari ini. Ha? Ingatlah dunia ini mempunyai pengganti iaitu akhirat. Kita tak lama duduk di dunia ini. Sementara waktulah. Ha? Sementara waktu sahaja kita akan duduk di dunia ini. Kita takkan lama duduk di atas muka. Paling lama pun 70 tahun. Paling lama pun 80 tahun, 100 tahun dan sebagainya. Tidak lebih daripada itu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, maknanya kehidupan kita ni tidak lama. Jadi kehidupan kita ini hanyalah sementara waktu. 70 tahun, 80 tahun, paling lama dan sebagainya lah. Jadi sementara. Lepas tu sama ada kita meninggalkan dia. Nah, dunia pengganti iaitu akhirat. Lepas tu nanti akan menuju ke akhirat. Makhluk setiap kali kamu meninggalkan suatu di dunia ini, maka engkau akan memperoleh gantinya yang baru dan lebih baik di akhirat kelak. Semua akan digantikan nanti di akhirat kelak. Jadikanlah sisa-sisa usiamu yang masih ada sekarang sebagai persiapan menuju ke akhirat. Ya. Jadi waktu yang kita ada, masa yang kita ada, umur yang kita ada, kita gunakanlah untuk buat persiapan, mencari bekal untuk menuju ke akhirat. Ya. Tak lama kita akan kembali dan kembalinya kita nanti nak bawa bekal. Apa bekal yang kita dah bawa? Apa bekal yang kita dah siapkan? Bekal adalah sesuatu yang kita nak bawa balik. Bekal adalah sesuatu yang kita nak bawa balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok apa persiapan kita, apa bekal yang kita dah bawa, apa bekal yang kita dah cari. Sebab bekal tu nanti akan dibawa. Macam kita nak berjalan, kita kena bawa bekal. Bekal yang secukupnya lah, tuan-tuan. Jadi usia kita ni, sisa-sisa usia kita yang ada ini ialah sebagai persiapan untuk menuju ke akhirat menanti kedatangan malaikat maut. Dunia adalah tempat memasak, sementara akhirat adalah tempat kediaman. Ketika datang kecemburuan daripada Allah, maka terpisahlah mereka dengan dunia. Alam yang nyata ini mengambil kedudukan alam akhirat sehingga mereka tidak memerlukan dunia dan tidak pula memerlukan akhirat. Bila dah balik ke akhirat, berpisahnya roh dengan jasad kita, semua yang ada di atas ni tidak ada lagi manfaatnya. Tak ada lagi yang boleh nak nolong kita, tak ada lagi yang boleh nak menyelamatkan kita. Kesemua tu nanti akan berakhir bila mana berpisahnya roh dengan jasad. Jadi, sementara masih ada usia, masih ada umur, masih ada waktu, maka kita gunakanlah waktu usia kita ini mencari seberapa banyak bekal untuk nak menuju ke akhirat. Engkau hanya mencintai Allah ketika kamu memperoleh nikmat. Bila kita dapat nikmat, kita cintakan Allah Ta'ala lah. Sebaliknya, bila datang suatu bencana atau cubaan kepada kita, kita segera lari, seakan Allah Ta'ala itu bukan kekasih kita. Semestinya, seorang hamba itu akan nyata siapa dia. Ialah ketika menerima ujian dari Allah. Apabila datang satu ujian atau cubaan daripada Allah, sedangkan engkau tetap bertahan dan tabah menerimanya, maka engkau adalah orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Sebaliknya jika haluan berubah, maka jelaslah pembohonganmu. Musnahlah perbuatanmu yang pertama dan ia berlalu entah ke mana. Kita tengok, dia kata. Sampaikan ulama kata, wahai pendusta, engkau hanya mencintai Allah ketika kamu memperolehi nikmat. Bila memperoleh nikmat, kita cinta Allah Ta'ala. Sebaliknya, apabila datang suatu bencana atau cobaan kepada kita, kamu segera lari seakan-akan Allah itu bukan kekasihmu. Semestinya seorang hamba itu
akan nyata siapa dia ialah ketika menerima ujian daripada Allah. Baru tahu dia ni hamba Allah ke atau bukan hamba Allah. Bila ditimpakan, bila terima ujian dari Allah, baru tahu kita ni seorang hamba yang nyata siapa dia ialah ketika menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya datang ujian atau cubaan daripada Allah sedangkan kita tetap bertahan dan tabah menerimanya, maka dia kata engkau adalah orang yang mencintai Allah. Engkau lah orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau hukum manusia ni macam manusia lah, susah senang bersama lah. Tapi kalau waktu senang je yang dia sayang, dia cinta, waktu susah dia semua pakat lari. Bagaimana apa yang kita katakan? Apakah dia benar-benar ikhlas menyayangi kita, mencintai kita atau tidak? Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang mencintai Allah Ta'ala ialah apabila datangnya nikmat mencintai Allah juga, apabila datangnya ujian juga, terus tabah menghadapi, bertahan, menerimanya, maka itulah yang dikatakan orang yang benar-benar mencintai Allah dengan sebenar-benar. Biasanya kita dapat nikmat, seronok, lupa dirilah. Tapi bila dapat musibah, kita mengeluh, tak puas hati, kenapa aku yang kena, kenapa tak orang lain dan sebagainya kan. Bila kita dapat nikmat, tak pula kita cakap kenapa orang lain pun tak dapat nikmat macam aku kan. Tak dapat nikmat yang macam aku dapat, kenapa Allah tak bagi nikmat tu kepada orang lain macam mana Allah Ta'ala bagi ke aku, tak ada pula. Tapi bila kita dapat musibah, kita mula menunjuk pada orang lain, kenapa orang lain tak kena. Dan kalau nak ikut semayang, aku ni dah semayang, nak ikut baca Quran, aku dah baca Quran, semua dah aku buat, tapi kenapa aku yang kena, kenapa orang lain tak kena. Dia tu tak semayang, tak pernah kena pun, dia tu tak ikut pun syarat dan sebagainya, tapi tak pernah kena pun. Tapi aku ni yang semayang pun semua ni pun kena juga. Timbul persoalan-persoalan yang lain, seolah-olah tidak berpuas hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang dikatakan orang yang mencintai Allah Ta'ala? Maka itulah yang dikatakan, jelaslah itu sebagai satu pembohongan, musnahlah perbuatanmu yang pertama, berlalu entah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau. Maka baginda bersabda, ista'idda lil faqri jilbaban. Kata Nabi, ista'idda lil faqri jilbaban. Sediakanlah jilbab, perisai penutup untuk kefakiran. Kan? Orang laki-laki ini datang jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, aku mencintai engkau ya Rasulullah. And kata Nabi, siap sedialah dengan jilbab, perisai penutup ataupun untuk kefakiran. Jangan kau besok susah, kau hilang rasa cinta kat aku. Orang yang mencintai aku ini, orang yang bersedia menghadapi kesusahan. Kemudian datang pula seorang laki-laki Rasulullah SAW, lantas dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku cinta kepada Allah. Maka baginda bersabda, ittakhiz lil bala'il jilbaban. Sediakanlah jilbab, perisai penutup untuk setiap ujian. Benarkah engkau cinta kepada Allah? Kalau engkau betul-betul cinta pada Allah Ta'ala, bersiap sedialah untuk setiap ujian. Jangan nanti datang ujian, kamu mengeluh. Kau kata engkau cinta Allah, tapi bila datang ujian nanti, engkau mula mengeluh dan tak puas hati dan sebagainya. Kalau engkau cintakan aku, kata Rasulullah, kau bersedialah untuk menghadapi kefakiran. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasul itu senantiasa bersamaan dengan kefakiran dan ujian. Oleh demikian, maka sebahagian ahli hikmah berkata, setiap orang yang menjadi kekasihnya selalu diberinya cobaan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar tiada seorang jua pun yang dapat mengaku sebagai kekasih Allah. Jika tidak demikian, maka setiap orang akan mengaku bahawa dia mencintai Allah, maka ditetapkanlah pembuktian cinta itu dengan kefakiran dan cobaan. Jadi setiap orang yang mengaku cinta pada Allah, cinta Rasulullah, maka dia pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Tak semudah yang kita sangka, hanya boleh mengaku sahaja. Hanya sekadar boleh mengaku yang kita cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, tapi bila ditimpa ujian,
Bila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita tahu apakah benar dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian dia kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada siksaan api neraka. Itu yang paling kita bimbang akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk bab yang kedua, ambillah bahagianmu dengan jalan zuhud. Susah nak jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nak tundukkan hawa nafsu. Yang kedua, mengambil sesuatu bahagian itu dengan jalan zuhud. Jadi, apa dia? Keingkaranmu kepada Allah akan membuat engkau tersingkir daripada. Kembalilah engkau kepadanya sebelum engkau dipukul dan dihina, sehingga engkau akan dikuasai oleh liku-liku kehidupan yang penuh malapetaka dan kesengsaraan, kehidupan yang penuh ujian dan cubaan. Ketika engkau merasakan hidangan malapetaka, maka di sana tidak akan engkau rasakan sedikit dosa pun. Janganlah engkau terlalu gembira dengan apa yang engkau perolehi, kerana ialah sesuatu yang akan musnah dalam waktu yang terdekat. Waktu yang dekat. Semua ini akan musnah dalam waktu yang dekat. Jangan seronok sangat, jangan gembira sangat dengan kehidupan ni. Sekejap sahaja. Allah nak ambil sekejap. Dalam waktu yang singkat, waktu yang dekat, Allah Ta'ala boleh ambil. Kita tengok sekarang pun, ujian Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseronok-keseronokan, Allah Ta'ala cabut segala nikmat. Sampai nikmat nak pergi mengaji, cari ilmu kat surau masjid pun, tertutup hari ini. Tak dapat nikmat itu lagi. Ingatlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan, sehingga bila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami akan menariknya daripada mereka dengan secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Dan Allah Ta'ala bagi seronok, lalai kita, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang senang bertambah senang, lupa akan orang-orang yang susah. Dan sebagainya. Maka tiba-tiba Allah Ta'ala mencabut semua nikmat kesenangan itu. Kita pun rasa terkejut dengan nikmat yang dicabut oleh Allah Ta'ala. Semua nikmat-nikmat yang kita peroleh hari itu, yang hidup senang lenang, rasa dicabut Allah Ta'ala, rasa kesempitan, kesusahan, kepayahan, mengeluh dan sebagainya. Barulah kita nak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila masjid dah tutup, barulah kita bising supaya suruh buka masjid. Dan bila masjid dibuka, kita kadang-kadang buat endah tak endah je masjid dibuka seluas-luasnya. Peluang yang diberikan seluas-luasnya oleh Allah Ta'ala boleh mengimarahkan masjid. Berbagai-bagai alasan kita untuk nak datang masjid. Masjid jauh lah, itulah, inilah, tak ada masa, sibuk dan sebagainya. Bila ditutup, ditarik nikmat, barulah kita bising pula suruh buka masjid. Kenapa masjid tak dibuka? Susah. Kita nak sembahyang dan sebagainya lah. Waktu buka dulu tak rasa susah. Kan? Masa dah tutup ni baru terasa susah nak sembahyang. Kan? Waktu itulah kita nak komen macam-macam. Kan? Kita pun bercakap lah macam-macam. Semua bercakap hari ni. Sampaikan isu sembahyang pun jadi masalah. Semua nak bercakap hari ni. Kan? Sepatutnya kita muhasabah. Kalau sebelum ni masjid dibuka, surau dibuka, apa kerja kita? Apakah kita dah buat? Dah ajak mereka datang ke masjid, dan dah panggil mereka datang ke masjid, menyuruh datang ke masjid. Bila dah tutup ni, kita pun baru nak cakap kenapa masjid ditutup, kenapa surau mesti ditutup, masjid ditutup. Ya, dibuka dulu, ya kita tak nak datang. Majlis-majlis ilmu dulu banyak, kita tak nak datang. Datanglah, yang datang, datanglah. Tapi
kadang 100 orang yang datang 20 orang dan sebagainya lah kan. Hari ini baru kita nak mengeluh. Allah Ta'ala bagi peluang hari tu buka sekejap, macam tu juga. Ingatkan Allah Ta'ala bagi peluang sebulan 2 bulan kan, penuhlah masjid. Bila dah bagi tutup 3-4 bulan hari tu kan, tu dibuka oleh Allah Ta'ala balik semula selama sebulan hari tu kan. Tak juga penuh masjid, tak gak penuh surau dan sebagainya, tak gak datang imarahkan surau masjid, majlis-majlis ilmu. Allah Ta'ala kata sama je, aku bagi pun macam tu, tak bagi pun macam tu juga. Sebab itu manusia ni suka berjanji tetapi tidak pernah menunaikan janji. Nantilah sehat, nanti aku buat. Dah sehat, tak buat juga. Sakit balik, janji balik. So itu sampailah mati nanti. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah bolehlah lewatkan sedikit, aku nak balik, nak beramal soleh, nak bersedekah. Dulu ada waktu, kenapa tak buat? Tiba-tiba nak minta sedetik waktu, sesaat. Kalau boleh balik, aku nak beramal ibadat. Tuhan Maha mengetahui. Ini semua bohong je, tak ada lah. Hari itu semasa masjid surau ditutup, bulan 3, bulan 4, bulan 5, semua bising, suruh buka. Alhamdulillah, tiba-tiba Allah Ta'ala izinkan kita membuka masjid balik semula. Buka lah bulan 7, bulan 8. Pun macam tu juga, tak ada perubahan, Allah Ta'ala tutup balik. Jadi berdoalah sama-sama. Jangan kita main-mainkan Allah, jangan kita berdusta. Ni kat rumah tuan, kat rumah saya buat live daripada rumah di balakong di Taman Karung Mas. Saya dah balik dah daripada Batu Pahat. InsyaAllah besok saya ada di typing balik semula, pergi typing pula insyaAllah. Besok insyaAllah. Kemudian segala yang ada di seantara itu akan engkau peroleh dengan kesabaran. Oleh demikian Allah Ta'ala menguatkan perintah untuk bersabar. InsyaAllah tuan-tuan, kita berhenti sekejap beri laluan kepada azan Isyak.
Kita sambung sikit tuan insya-Allah. Jadi orang yang mencintai Allah itu akan diberi ujian, lantas mereka bersabar serta mempunyai semangat dan dorongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam keadaan mereka sedang menghadapi cubaan atau ujian. Dan mereka bersabar atas sesuatu yang baru datang kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai Allah Ta'ala ini? Orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala itu akan diberinya ujian. Lantas mereka bersabar. Ini tanda orang yang mencintai Allah. Bersabar serta mempunyai semangat dan dorongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam keadaan mereka sedang menghadapi cubaan atau ujian itu. Dia terus juga melakukan kebaikan-kebaikan dalam apa keadaan sekalipun, walaupun dalam sedang diuji, dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar atas sesuatu yang baru datang pada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diuji oleh Allah taala, dia tidak sama sekali berputus asa, lantas terus melakukan kebaikan-kebaikan walaupun di dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata bukan kerana kesabaran, nescaya kamu tidak akan melihat aku di sisimu sebagai seorang yang menjaring burung dari suatu malam ke malam yang lain. Kedua-dua mataku terbuka dan kedua-dua kakimu bebas tanpa ikatan. Pada siang hari mataku tertutup, kedua-dua kakimu terbelenggu. Dalam satu perangkap, semua itu aku lakukanlah demi kebaikan kamu semua, sementara kamu tidak mengetahuinya, andainya tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah, kalaulah kita tak sabar, bukan kerana kesabaran, nescaya kita tidak akan melihat, kamu tidak akan melihat aku di sisimu. Kita tidak akan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Semuanya itulah kerana taat kepada Allah. Jika tidak, apakah ada orang berakal melakukan ikatan di negeri ini dan bergaul dengan penduduknya, sedangkan di kalangan mereka telah merebak sifat riak, munafik, kezaliman, kebanyakan harta syubhat dan haram. Semua itulah kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, apakah ada orang berakal melakukan ikatan di negeri ini dan bergaul dengan penduduknya, sedangkan di kalangan mereka telah merebak sifat riak, sifat munafik, kezalim, banyak harta syubhat dan haram. Begitu ramai orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, mempergunakan nikmat-nikmat itu untuk melakukan perbuatan maksiat. Tengok, ramai di kalangan kita ni yang mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan bagaimana? Dengan menggunakan nikmat itu untuk melakukan perbuatan maksiat dan kezalim. Malahan ramai pula orang yang lemah di rumahnya dan menjadi orang yang bertakwa di kedainya. Ada pula orang-orang yang etis dalam minumannya, mengaku seorang yang jujur dalam jawatannya. Ini ramai di kalangan manusia hari ini. Kadang-kadang ada nikmat, tapi nikmat itu digunakan dalam melakukan kemaksiatan dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan, hati-hati segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, janganlah kita semudahnya menggunakannya pada jalan selain daripada menggunakan nikmat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, hati-hati dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ingatkan kita bahawa nikmat itu nanti akan ditanya di kemudian hari. Maka sebaiknya kita gunakanlah nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hari pun dah 8.30, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan sekadar itu yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita bersama. Jadi berhati-hatilah di dalam menggunakan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus diingat setiap waktu, setiap saat, semua nikmat-nikmat itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti segala nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu, insya-Allah kita bertemu lagi subuh besok dalam kuliah kita mengenai kitab
imam dan makmum hukum, imam dan makmum, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita sambung di lain waktu, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.